Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar dan penonton yang menonton video pada hari ini. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Cikgu Yusrina binti Abdul Hamid. Saya adalah seorang guru fizik dari SMK Convent Alustar. Jadi pada hari ini, pelajar akan bersama dengan saya bagi membincangkan satu tajuk yang sangat relevan dan dekat dalam kehidupan kita, iaitu tekanan cecair. Okay, tajuk ini ada dalam silibus fizik KSSM tingkatan 5. Jadi untuk pengajaran pada hari ini, standard kandungan ialah 2.1 tekanan cecair dan standard pembelajaran diharapkan pelajar dapat berkomunikasi tentang konsep tekanan cecair, menyelesaikan masalah yang melibatkan tekanan cecair, dan berkomunikasi tentang aplikasi tekanan cecair dalam kehidupan. Saya mulakan pengajaran pada hari ini dengan satu persoalan. Pernahkah anda terfikir kenapa tangki simpanan air biasanya dibina atau diletakkan di tempat yang tinggi? Okey, berikut adalah dua gambar yang menunjukkan kedudukan tangki air. Saya percaya pelajar mungkin pernah lihat tangki air ini mungkin di tepi jalan, di kawasan perumahan, ataupun tangki di rumah kita sendiri biasanya kita letakkan di atas bumbung, maksudnya tempat tinggi. Jadi kenapa? Okey, kenapa nak susah-susah letak di tempat yang tinggi kan? Kenapa tak letak di bawah sahaja? Jadi persoalan ni kita akan jawab dalam pengajaran pada hari ini. Okey, sebabnya dia ada kena mengena tangki itu diisi dengan air. Jadi air adalah satu cecair. Jadi ada kena mengena dengan tajuk kita iaitu tekanan cecair. Okey, so kita akan jawab dan bincangkan persoalan ni. Okey, so sebelum tu kita tengok dulu bagaimanakah tekanan cecair boleh terhasil. Okey. Jadi saya ambil satu contoh yang mudah. Katakan kita ada satu bekas yang diisi dengan air. Sudah tentulah bekas tersebut mempunyai jisim. Okey. Jadi daya tarikan graviti yang bertindak pada jisim cecair akan menghasilkan berat. Imbas kembali, kita telah pun belajar di tingkatan 4 tentang berat, iaitu berat sama dengan jisim darab pecutan graviti. Jadi, bila ada jisim, dikenakan daya tindakan graviti, maka terhasillah berat. Okey, berat, iaitu satu daya yang bertindak pada luas permukaan tapak bagi bekas akan menghasilkan tekanan. Jadi, ini juga telah pun belajar dalam sains, dalam subjek sains pada menengah rendah, iaitu F itu daya per dengan luas permukaan, maka akan terhasillah tekanan. Okey, jadi tekanan yang disebabkan oleh cecair inilah yang dinamakan sebagai tekanan cecair. Jadi kita dah tahu dah bagaimana terhasilnya tekanan cecair. Okey, sekarang kita teruskan. Bagaimanakah kita dapat menentukan tekanan cecair? Okey, bagaimana nak menentukan tekanan cecair? Masih lagi menggunakan contoh yang sama, contoh yang ringkas ni iaitu air yang diisi dalam silinder. Okey, jadi untuk menentukan tekanan cecair bagi air di dalam bekas ini, pertama sekali kita tentukan isi padu bagi cecair. Jadi cecair, isi padunya adalah sama dengan isi padu bagi bekas yang terisi dengan cecair. Jadi isi padu itu V sama dengan luas tapak, bahagian A yang dilorekkan gelap, darab dengan ketinggian iaitu H. Jadi V sama dengan AH. Okey? Dah dapat isi padu, sekarang kita tentukan pula jisim bagi cecair. Jisim, okey, mengambil daripada formula ketumpatan iaitu rho sama dengan jisim per isi padu, maka jisim cecair sama dengan isi padu darab dengan ketumpatan iaitu V rho. Okey, mengambil dalam sebutan AH tadi, maka kita dapat, okey, kita bawa sebutan V sama dengan AH dalam persamaan ni, maka kita dapatlah jisim cecair adalah AH rho. Okay, seterusnya, kita tentukan berat bagi cecair. Berat sudah tentulah W sama dengan mg. Jisim darab dengan pecutan graviti. Okay, dalam sebutan AH rho tadi, bila kita gantikan pula ke bawah, maka kita dapatlah
berat adalah AH rho G. Okey, kita dah nak sampai dah ni, dah dapat dah tekanan cecair. Jadi tekanan cecair adalah berat iaitu daya per dengan luas permukaan. Okey, luas permukaan untuk tapak lah. So W per A. Dalam sebutan AH rho G, okey, kita gantikan maka kita dapat AH rho G per dengan A. Jadi pelajar boleh nampak A di atas, A di bawah, kita boleh cancelkan. Boleh cancel lah. So apa yang tinggal? Okey, so kita dah dapat tekanan cecair adalah H rho G. Okey, so kita dah tentukan tekanan bagi cecair di dalam satu silinder, iaitu tekanan cecair P sama dengan H rho G. Okey. So kita dah tahu dah macam mana nak menentukan tekanan. Sekarang kita tengok pula apakah faktor yang boleh mempengaruhi tekanan cecair. Okey, kalau diambil daripada formula tadi, iaitu P sama dengan H rho G, maka tekanan cecair kita boleh nampak ada 3 faktor yang boleh mempengaruhinya. Yang pertama adalah kedalaman bagi cecair, yang kedua adalah ketumpatan dan yang ketiga adalah pecutan graviti. Dan daripada persamaan juga kita boleh lihat di sini, okey, semua ketiga-tiga faktor ni iaitu kedalaman, ketumpatan dan pecutan adalah berkadar terus dengan tekanan cecair. Maksudnya menunjukkan sekiranya kedalaman bertambah, maka tekanan cecair juga bertambah. Sama juga untuk ketumpatan, sekiranya ketumpatan bertambah, maka tekanan cecair juga bertambah. Pecutan graviti disebabkan kita menggunakan nilai yang malar, maka kita tak bincangkan faktor untuk pecutan graviti. Okey, jadi kita tengok sekarang faktor pertama yang mempengaruhi tekanan cecair iaitu kedalaman cecair. Okay, jadi kedalaman cecair kita tentukan daripada aras permukaan cecair ke satu titik di mana kita nak tentukan kedalaman. Mesti ambil daripada permukaan. Maksudnya daripada atas permukaan cecair sampailah ke bawah. Lagi dalam, lagi bawah maksud lagi dalam. Bermaksud kedalaman semakin tinggi. Okey. Jadi ini adalah H lah. Kalau kita ambil daripada permukaan, ini kita namakan sebagai H, itu height ataupun kedalaman. Dan semakin bertambah kedalaman, semakin bertambah tekanan cecair. Okey. Jadi bayangkan kalau kita ada seorang penyelam, dia menyelam daripada bahagian atas dan dia menyelam ke laut yang lebih dalam, maka tekanan terhadap penyelam tersebut dalam kedalaman yang lebih tinggi, maka tekanannya adalah lebih tinggi. Okey, untuk menunjukkan lagi tentang faktor kedalaman ni, kita boleh lihat menggunakan aktiviti yang ringkas. Pelajar juga boleh cuba. Itu kita cuma gunakan satu botol plastik yang ditebut lubang pada 3 aras yang berbeza. Maksudnya kita ada kedalaman yang berbeza. Jadi apabila kita buka lubang pada botol plastik tersebut, maka air akan keluar. Okey, air akan mengalir keluar pada 3 kedudukan ataupun 3 jarak yang berbeza. Okey, yang ni pada lubang yang paling atas. So saya namakan ini sebagai jarak D1. Okey, next kita ada lubang yang kedua. Okey, bila kita cucuk dan buka, maka air akan memancuk keluar pada jarak yang lebih jauh. Itu saya namakan sebagai D2. Okey, dan apabila kita buka lubang pada kedudukan yang paling rendah, iaitu paling dalam, air akan memancuk dengan lebih jauh dan lebih laju. Ini saya namakan jaraknya sebagai D3. So kita ada tadi D1, D2 dan D3. Okay. Jadi semakin bertambah kedalaman cecair, semakin tinggi tekanan cecair. Maka sebab itulah air yang keluar daripada lubang yang paling bawah akan memancut paling jauh. Okay, so kita boleh perhatikan lubang paling bawah, paling dalam, maka tekanan paling tinggi. That's why dia memancut paling jauh. So sini kita boleh simpulkan juga D3 adalah lebih besar daripada D2 dan lebih besar daripada D1. Maksudnya jarak untuk air daripada lubang yang paling bawah adalah paling tinggi, diikuti dengan D2 dan D1. Okey. So kita tengok aplikasi yang melibatkan faktor kedalaman ni. Aplikasi dia. Okey, ni kita dah nak menjawab soalan saya di awal video tadi, iaitu untuk menara tangki air. Tadi saya dah tanya kenapa menara tangki air diletakkan tinggi. Susah-susah aja nak angkat tinggi-tinggi. Okey, ni nak jawab dah. Okay, biasanya menara tangki air sama ada dia bina di kawasan tinggi
Atau memang kita bina supaya menara tu tinggi lah, itu function dia. Dan menara ni akan diisi air yang telah dirawat daripada sumber air lah, sama ada sungai ataupun kolam rawatan air dengan menggunakan pam air. So air akan disedut daripada sumber menggunakan pam dan diisi ke dalam tangki air pada menara tangki air. Okey, jadi air ni disebabkan diletakkan pada satu tangki yang tinggi, perbezaan ketinggian tangki air akan menghasilkan tekanan cecair yang tinggi supaya bekalan ataupun penghantaran bekalan air ke kawasan perumahan akan menjadi lebih mudah. Okey, so kita ada kawasan perumahan yang biasanya kedudukannya mesti lebih rendah daripada menara tangki air. Jadi air daripada tangki akan mengalir dengan tekanan yang tinggi. Sebab ni kedalaman dia ni kan sini, maksudnya dia dalam. Sampai daripada atas. So, kedalaman dia lebih tinggi di bawah. Jadi, di sini adalah kawasan yang tekanan air tinggi. Jadi, air tu lebih mudah untuk dihantar. Okey, so bolehlah hantar kepada pengguna. Dan kalau pengguna tu pada bangunan yang tinggi, kita boleh juga sekali lagi gunakan pam air untuk meningkatkan lagi tekanan untuk penghantaran air ke bangunan yang tinggi. Tapi dia ada satu syarat. Bangunan tu mesti tak lebih tinggi daripada menara tangki air. Sebab kalau dia sama tinggi, then tekanan tu dah tak cukup lah untuk menghantar air tersebut. Okey. Okey, aplikasi yang kedua bagi faktor kedalaman cecair yang mempengaruhi tekanan tadi, okey, ialah IV drip. So, IV drip ni biasanya digunakan untuk rawatan apabila sesuatu cecair perlu dimasukkan ke dalam badan pesakit melalui saluran vena. Okey, pelajar mungkin pernah lihat ataupun alami sendiri keadaan ni bila masuk hospital memerlukan rawatan, contohnya seperti rawatan hidrasi. Hidrasi di mana kita nak masukkan cecair itu normal saline ke dalam badan. Ataupun rawatan untuk transfusi darah, pemindahan darah. Okey, melibatkan IV drip. So, di sinilah kita aplikasikan faktor kedalaman yang mempengaruhi tekanan cair tadi, di mana kita tinggikan kedudukan beg cecair intravena. Biasanya dia akan pasang dengan satu tiang ataupun diletakkan pada tinggilah digantung pada satu kedudukan yang lebih tinggi. Jadi, beg cecair intravena yang diletakkan pada kedudukan yang lebih tinggi daripada badan pesakit, okay, ini akan menghasilkan satu perbezaan ketinggian turus dan akan menghasilkan tekanan cecair yang lebih tinggi dan boleh menolak cecair intravena tersebut untuk masuk ke badan pesakit. Okey, sebab apa? Bila letak tinggi, maka kedalaman dia lebih tinggi daripada badan pesakit. Okey, apa jadi kalau kita letak beg intravena ni pada sama paras dengan pesakit? Okey, kalau sama paras, okey, bendalir ni dia kalau tekanannya sama, dia tak boleh mengalir. Cecair adalah satu bendalir, dia memerlukan perbezaan tekanan untuk membolehkan dia mengalir. Sebab kita kena tinggikan kedudukan itu. Okey, so ini satu lagi aplikasi yang melibatkan faktor kedalaman yang mempengaruhi tekanan cecair tadi. Okey, so banyak lagi aplikasi lain yang sebenarnya, tapi kita bincangkan dua sebab sekarang kita akan proceed ke faktor yang kedua. Tadi kita dah tengok faktor yang pertama kan, P sama dengan H rho G. Faktor H kita dah bincangkan, sekarang kita nak bincangkan faktor yang kedua iaitu rho ataupun ketumpatan bagi cecair. Okey, faktor kedua yang mempengaruhi tekanan cecair adalah ketumpatan cecair. Okey, bayangkan saya ada dua bekas yang berisi cecair yang berbeza ketumpatan. So, kita ambil dua cecair yang berbeza lah, ambil cecair yang mudah je. Minyak dengan air. Jadi, minyak dengan air, mana yang lebih tumpat? Pelajar selalu silap dekat sini. Dia nampak macam minyak tu likat, dia cakap minyak yang lebih tumpat. Cuba ingat balik eksperimen yang pernah buat masa tingkatan 1 ataupun yang pernah tengok di rumah ke. Kalau kita isikan minyak dengan air, yang mana yang akan terapung, yang mana yang tenggelam? Okey, pastinya minyak yang akan terapung. Menunjukkan ketumpatan minyak adalah kurang berbanding ketumpatan air. Jadi, ini akan mempengaruhi tekanan bagi minyak dan air. Kerana semakin bertambah ketumpatan, semakin bertambah tekanan cecair. Jadi, cecair yang lebih tumpat, tekanannya lebih tinggi. Okay, nak melihat situasi ni, kita boleh jalankan aktiviti hampir sama dengan aktiviti botol air tadi.
Jadi minyak dan air yang diisikan dalam dua bekas, cuma dalam keadaan ni kita mesti tebuk lubang ataupun mesti dicucukkan pada paras yang sama sebab kita nak tetapkan faktor kedalaman. Faktor ketumpatan yang dimanipulasi jadi faktor kedalaman mesti ditetapkan. Jadi apabila kita tebuk satu lubang dan minyak akan memancut keluar dengan satu jarak. Okey, anggaplah ni jarak D1 dan apabila air pula ditebuk pada kedalaman yang sama, air akan memancut dengan jarak yang lebih jauh kerana tekanan air adalah lebih tinggi berbanding minyak disebabkan ketumpatan air yang lebih tinggi daripada minyak. Okey, so ini adalah faktor yang kedua yang mempengaruhi tekanan cecair. Okey, so kita dah bincangkan faktor, sekarang kita tengok pula ciri-ciri tambahan yang ada pada cecair, pada tekanan cecair. Yang pertama, tekanan cecair bertindak pada semua arah. Maksudnya selagi mana sesuatu objek berada di dalam air ataupun satu kedudukan di dalam air, disebabkan air itu ada jisimnya, maka tekanannya akan bertindak pada semua arah. Okey, so kalau satu ikan duduk dalam kolam, ikan tu akan dikenakan tekanan cecair pada semua arah. Okey, ciri-ciri yang kedua bagi tekanan cecair adalah tekanan cecair tidak bergantung kepada jisim cecair. Okey, jisim cecair tak mempengaruhi tekanan cecair. Okey, seterusnya, tekanan cecair juga tidak bergantung kepada isi padu bagi cecair. Okey, isi padu cecair ataupun bekas yang mengisi dia tu tak mempengaruhi tekanan cecair. Okay, dan yang seterusnya, tekanan cecair juga tidak bergantung kepada luas permukaan cecair. Perhatikan 3 silinder yang berbeza luas permukaan. Okey, tapi pada kedalaman yang sama, sepatutnya tekanan cecairnya adalah sama. Jadi luas permukaan tak akan mempengaruhi tekanan cecair. Sebab itulah walaupun pipe halus dekat rumah kita, asalkan dia adalah lebih dalam, maka tekanannya adalah lebih tinggi. Okey. Dan tekanan cecair juga tidak bergantung kepada bentuk bekas yang mengisi cecair. Okey, saya ada satu tube yang berbeza bentuk di sini. Jadi tube ini apabila diisikan dengan air, kita akan dapat perhatikan bahawa paras air bagi setiap tube yang berbeza bentuk adalah sama. Jadi ini menunjukkan bahawa tekanan yang terhasil dalam cecair adalah sama walaupun bentuk tube berbeza. Jadi tak dipengaruhi oleh bentuk bekas yang mengisi cecair. Okey, sekarang kita akan bincangkan aplikasi lain untuk tekanan cecair. Tadi kita tengok dah dua yang mana berkaitan dengan kedalaman cecair. Okey, ini secara general lah. Okey, aplikasi tekanan cecair. Yang pertama adalah pembinaan kapal selam. Jadi pelajar pun tahu kapal selam memang tujuannya adalah untuk diselam dalam laut yang dalam. Jadi untuk pembinaan kapal selam, dinding kapal selam dibina menggunakan bahan yang sangat kuat dan tebal bagi menahan tekanan yang sangat tinggi di dalam laut. Jadi dia bina guna bahan yang sangat kukuh sebab apa? Di laut yang sangat dalam maka tekanannya sangat tinggi. Ditambah lagi air laut mempunyai ketumpatan yang tinggi, maka dia akan hasilkan tekanan yang sangat tinggi. Okey, jadi setiap kapal selam tu dia dah ada spesifikasi dia masing-masing. Kedalaman yang sampai mana yang dia boleh bertahan sebelum dia kemek ataupun pecah. Okey, so itu kapal selam. Okey, aplikasi yang kedua adalah untuk pembinaan empangan. Jadi ini adalah gambar yang menunjukkan empangan. Okey, jadi dinding empangan dibina dengan bentuk yang lebar di bahagian dasar untuk menahan tekanan air yang tinggi. Jadi nak bina empangan, kita tak boleh bina dinding yang flat, yang sama je. Dia kena bina bawah tu lebih lebar. Sebab apa? Sebab semakin dalam ni, lagi bawah sini, okey, lagi bawah, lagi dalam, maka sini tekanan adalah tinggi. Bila tekanan tinggi, kalau kita buat dinding yang sama je paras dia, maka kat bawah tu mungkin boleh pecah. Jadi untuk bina empangan mesti bahagian bawah lebih lebar dan lebih kukuh. Okey, yang tu satu. Kemudian empangan ni biasanya kita gunakan sebagai untuk menakung air bagi penjanaan kuasa hidroelektrik. Jadi kita ada satu bahagian yang disebut sebagai empis air. Jadi empis air ni apa? Dia adalah satu pintu ataupun lorong bagi mengawal aliran air
sebelum dia masuk ke turbin. Jadi MP saya ni dia mestilah dibina pada kedudukan yang rendah. Sebab apa? MP saya ni memerlukan tekanan air yang tinggi. Jadi kita bina pada kedudukan rendah. Pada kedudukan yang rendah bermaksud kedalaman airnya lebih tinggi. Maka di situ aliran air yang deras akan terhasil. Jadi aliran air yang deras ini dapat memutarkan turbin dengan lebih laju bagi menjana tenaga elektrik. Okey. So, yang tu aplikasi untuk tekanan cecair. Okey, banyak lagi aplikasi lain. Contohnya, kalau kita beli jam, yang ni saya bincangkan je. Kalau kita beli jam kan dia ada water resistant. Dia ada tahap dia berapa pascal yang boleh ditahan. So, itu pun menunjukkan aplikasi bagi tekanan cecair. Okey? So, kita dah hampir ke penghujung dia. Sebelum kita nak akhiri, mestilah kita buat sedikit soalan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tekanan cecair. Okey, kita teruskan dengan soalan ataupun tutorial berkaitan dengan tekanan cecair. Okey, jadi kita ada satu soalan di bawah. Okey, silinder di bawah mengandungi minyak dan diberi ketumpatan minyak ialah 800 kg per meter padu. Jadi soalan minta pelajar cari tekanan yang disebabkan oleh minyak, itu tekanan cecair, pada kedudukan X. Okey, diberi sekarang kedalaman bagi keseluruhan minyak adalah 2.6 meter. Maksudnya daripada paras permukaan minyak sampailah ke dasar bekas adalah 2.6 meter. Tetapi kedudukan X adalah 0.6 meter daripada dasar bekas. Jadi bila kita nak buat pengiraan, kita nak kedalaman mestilah daripada permukaan cecair sampailah ke titik yang kita perlu hitung tekanan cecair tersebut. Okay, jadi macam biasa bila kita nak buat soalan pengiraan, pertama sekali pastikan pelajar keluarkan semua maklumat yang boleh diperolehi daripada soalan. Jadi menggunakan formula P sama dengan H rho G. Jadi kuantiti pertama yang perlu kita ada adalah H, iaitu kedalaman. Jadi kedalaman untuk titik X adalah 2.6 tolak dengan 0.6. Sebab kita nak daripada permukaan cecair sampailah kedudukan X sahaja. Jadi 2.0 meter. Okey, ketumpatan itu rho telah diberi dalam soalan iaitu 800 kg per meter padu. Dan pecutan graviti G kita menggunakan nilai pemalar iaitu 9.81 meter per saat. Jadi kita akan buat pergantian dalam formula P sama dengan H rho G. Jadi 2 darab dengan 800 darab dengan 9.81. Maka kita dah dapat hitung tekanan cecair yang disebabkan oleh minyak iaitu 15,696 Pascal. Okay, unit SI bagi tekanan adalah Pascal. Okay, so itu satu contoh bagi soalan pengiraan. Okay, kita teruskan dengan soalan yang kedua. Jadi kita ada air dengan jisim yang sama dituang ke dalam 4 bekas, iaitu bekas A, bekas B, bekas C dan D. Dalam bekas yang manakah tekanan air pada tapak adalah yang paling besar? Okey, jadi nak selesaikan soalan ni, boleh juga kita menggunakan balik formula tadi iaitu P sama dengan H rho G. Jadi faktor untuk ketumpatan iaitu rho tak akan memberi kesan dalam soalan ini. Sebabnya dah disebut dalam soalan, dia menggunakan air. Bermaksud semua cecair adalah sama ketumpatan iaitu air. Jadi faktor yang akan mempengaruhi tekanan pada tapak bekas adalah H, itu kedalaman cecair. Dan saya dah terangkan sebelum ni tentang bentuk bekas tidak mempengaruhi tekanan cecair. Jadi walaupun bentuk yang D tu lebih kecil di bawah, B tu bentuknya lebar, C bentuk seperti pun, itu tidak mempengaruhi tekanan cecair. Yang mempengaruhi adalah kedalaman. Bagi kita boleh cek kedalaman, contoh macam A, kedalamannya kita ambil dari permukaan sampailah ke dasar bekas. B, sini kedalamannya, C dan dan D. Maaf ya. Okey. Kembali ke soalan. Jadi daripada
Okey, daripada kedalaman tadi untuk keempat-empat bekas, maka kita boleh dapat bahawa A mempunyai kedalaman yang paling tinggi, maka tekanan air pada tapak yang paling besar adalah untuk A. Okey, jadi kita dah jawab dua soalan yang berkaitan dengan tekanan cecair. Okey, pelajar boleh cuba lebih banyak soalan untuk pengukuhan. Untuk penutup, kita imbas kembali apa yang telah kita belajar pada hari ini. Itu kita dah bincangkan yang pertama tentang konsep bagi tekanan cecair. Kita dah pun tunjukkan bagaimana nak menentukan tekanan cecair dan kita dah terbitkan ataupun dah bincangkan bagaimana kita dapat formula P sama dengan H rho G. Dan yang kedua, kita juga dah bincang tentang aplikasi tekanan cecair. Okey, contohnya aplikasi untuk kapal selam, aplikasi untuk menara tangki air dan banyak lagi. Dan kita juga telah menjawab soalan tutorial bagi menyelesaikan masalah yang melibatkan tekanan cecair. Jadi saya berharap semoga perkongsian dan pengajaran pada hari ini dapat memberi manfaat kepada pelajar dan juga semua penonton yang menonton video ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang sudi menonton dan saya mohon maaf andai ada salah silap ataupun kekurangan sepanjang pengajaran saya pada hari ini. Okey, sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.